Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita telah sampai ke peringkat akhir dalam model proses latihan, iaitu membuat penilaian program latihan, mengambil tindakan susulan dan bimbingan. Pada akhir sesi, peserta akan dapat: pertama, menyatakan definisi penilaian. Kedua, mengenal pasti tahap penilaian latihan Kirkpatrick. Ketiga, mengenal pasti jenis tindakan susulan. Keempat, menyatakan definisi bimbingan. Kelima, mengenal pasti tujuan bimbingan. Keenam, mengenal pasti jenis-jenis bimbingan. Kirkpatrick 1994 menyatakan bahawa penilaian adalah sains dan seni. Sebagai sains, penilaian merupakan pengetahuan yang tersusun dan terkandung dalam konsep, teori, prinsip-prinsip dan teknik-teknik. Sebagai suatu seni pula, penilaian merupakan aplikasi pengetahuan yang tersusun kepada situasi sebenar dalam usaha mendapatkan keputusan secara praktikal seperti yang diinginkan. Tujuan utama penilaian program latihan adalah untuk memastikan objektif tercapai. Penilaian program latihan yang biasa digunakan adalah model 4 tahap penilaian Kirkpatrick, di mana tahap pertama adalah penilaian reaksi, tahap kedua penilaian pembelajaran, tahap ketiga penilaian perubahan tingkah laku, dan tahap keempat adalah penilaian kesan latihan. Penilaian program latihan bermula daripada tahap pertama dan paling banyak dilaksanakan kerana ia mudah. Penilaian tahap pertama dan kedua boleh dilaksanakan semasa program latihan dijalankan, manakala penilaian tahap ketiga dan keempat perlu dilaksanakan selepas peserta balik ke tempat kerja dan memerlukan masa. Ia agak sukar dilaksanakan dan rumit. Mari kita perhatikan setiap peringkat. Menurut Kirkpatrick, penilaian reaksi biasanya diukur dengan mentadbirkan soal selidik di akhir program latihan. Penilaian reaksi ini juga dikenali sebagai penilaian kepuasan pelanggan kerana peringkat ini mengukur persepsi peserta terhadap program latihan yang telah dihadiri. Penilaian reaksi yang tepat adalah amat penting kerana minat, perhatian dan motivasi peserta mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran yang akan berlaku. Untuk mendapatkan hasil penilaian reaksi yang terbaik, seseorang penyelidik disyorkan agar: pertama, menentukan apa yang hendak dikaji. Kedua, mereka bentuk borang soal selidik menggunakan skala Likert. Ketiga, menggalakkan komen dan cadangan bertulis. Keempat, mendapatkan 100% respon sebaik sahaja program latihan ditamatkan. Kelima, menggalakkan respon yang jujur. Keenam, membangunkan piawaian yang boleh diterima. Ketujuh, mengukur reaksi berdasarkan piawaian dan seterusnya mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. Dan kelapan, mengkomunikasikan reaksi dengan cara yang bersesuaian. Pengukuran pada peringkat ini berusaha menunjukkan sama ada kaedah pengajaran bagi sesuatu program latihan berkesan atau tidak, tetapi tidak dapat membuktikan bahawa kemahiran baharu yang dikuasai akan digunakan di tempat kerja mereka. Kirkpatrick mengatakan bahawa tanpa pembelajaran tiada perubahan tingkah laku yang akan berlaku. Kirkpatrick menggariskan panduan bagi penilaian pembelajaran, iaitu: pertama, menggunakan kumpulan kawalan jika sesuai. Kedua, membuat pengukuran bagi pengetahuan, kemahiran dan atau sikap sebelum dan selepas program dilaksanakan. Ketiga,
menggunakan ujian pensel dan kertas untuk mengukur pengetahuan dan sikap. Keempat, menggunakan ujian pencapaian untuk mengukur kemahiran. Kelima, mendapatkan 100% respon. Dan keenam, menggunakan dapatan penilaian bagi mengambil tindakan bersesuaian. Penilaian perubahan tingkah laku pula melibatkan pemerhatian yang dijalankan oleh seseorang ketua terhadap pegawai bawahannya. Soalan-soalan yang sering ditanya adalah seperti, adakah kesilapan yang sama diulangi oleh peserta selepas menghadiri kursus? Dan, adakah peserta dapat menggunakan kemahiran, pengetahuan dan sikap yang baru dikuasai dalam pekerjaan mereka? Menurut Kirkpatrick, penilaian tingkah laku menentukan sejauh manakah perubahan tingkah laku berlaku disebabkan oleh program latihan. Tidak ada hasil akhir yang boleh dijangkakan kecuali perubahan tingkah laku adalah positif. Oleh itu, adalah penting untuk melihat sama ada pengetahuan, kemahiran atau sikap yang telah dipelajari dipindahkan kepada kerja atau tugas yang dilakukan. Proses penilaian sebegini adalah complicated dan selalunya sukar untuk dilakukan. Penilaian tingkah laku memakan masa lebih lama dan lebih sukar berbanding penilaian reaksi dan penilaian pembelajaran. Panduan-panduan yang boleh diikuti semasa penilaian tingkah laku adalah seperti berikut. Pertama, menggunakan kumpulan kawalan jika sesuai. Kedua, memperuntukkan masa yang sesuai agar perubahan tingkah laku dapat berlaku. Ketiga, membuat pengukuran sebelum dan selepas program dilaksanakan jika sesuai. Keempat, menggunakan soal selidik atau menemu bual seseorang atau lebih daripada seorang, iaitu peserta, penyelia, orang bawahan dan sesiapa yang selalu memerhatikan tingkah laku peserta. Kelima, mendapatkan 100% respon atau pensampaian. Keenam, mengulang semula penilaian tingkah laku pada masa yang bersesuaian. Dan ketujuh, mempertimbangkan kos dan faedah. Penilaian hasil atau kesan latihan pula mengukur impak sesuatu program latihan terhadap organisasi selepas seseorang peserta menghadirinya. Impak positif program latihan merangkumi perkara-perkara seperti peningkatan kualiti, nilai wang, kecekapan atau produktiviti, keuntungan, keselamatan, pulangan pelaburan, moral dan semangat kerja berpasukan. Merupakan cabaran terbesar bagi ahli-ahli profesional yang terlibat dengan program latihan. Data secara nyata kadang-kadang terlalu sukar untuk dikemukakan. Kirkpatrick telah menggariskan panduan untuk melakukan penilaian hasil, iaitu pertama, menggunakan kumpulan kawalan jika sesuai. Kedua, memperuntukkan masa yang sesuai agar hasil dapat dicapai. Ketiga, membuat pengukuran sebelum dan selepas program dilaksanakan jika sesuai. Keempat, mengulang semula penilaian hasil pada masa yang bersesuaian. Kelima, mempertimbangkan kos dan faedah. Serta keenam, berpuas hati dengan petanda jika bukti adalah mustahil untuk didapatkan. Setelah melaksanakan penilaian, maka tindakan susulan harus diambil. Apa yang boleh dilakukan untuk tindakan susulan? Anda boleh, pertama, mengkaji semula kemajuan pekerja. Kedua, membuat perubahan yang sesuai. Ketiga, memberi bimbingan. Dan yang keempat, merancang pelan intervensi.
Salah satu tindakan susulan yang boleh dilakukan adalah bimbingan. Apa yang dimaksudkan dengan bimbingan? Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, bimbingan adalah perbuatan membimbing, memberi petunjuk, mengajar sehingga selesai sesuatu kerja atau tugas. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan matlamat jangka pendek dan jangka panjang dan memperbaiki sikap serta tingkah laku dalam aspek-aspek yang difikirkan perlu dalam dirinya sendiri. Mandat PGB sebagai pembimbing dalam SKPM G2 standard 1.2.1 dan 1.2.2. Tujuan bimbingan adalah untuk meningkatkan kapasiti, memberi kesedaran dan keyakinan kepada pekerja. Di samping itu, ia juga boleh mengubah amalan, mencapai matlamat dan menghasilkan pekerja yang berfikiran reflektif. Bimbingan yang diberi harus bersesuaian dengan kehendak dan objektif yang ingin dicapai. Terdapat beberapa jenis bimbingan yang boleh digunakan, iaitu bimbingan rakan sebaya, bimbingan instruksional, coaching and mentoring, coaching dan mentoring.